Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan memperkenalkan tentang green tea spinach smoothie. Ahli grup kami terdiri daripada Nur Wahida binti Zahari, Fatimah Nadia binti Gaspar, Siti Aisyah binti Samad, Muhammad Muizuddin bin Muhammad Zamri dan Muhammad Hanafi bin Muhammad Yusof. Isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, kajian literatur. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, data analisis. Dan yang kelima, kesimpulan. Pengenalan. Yang pertama, menurut sumber harian Metro, Siti Zarinah Sahib 2017 berkata bayam sayuran hijau ini mengandungi zat lutein yang amat diperlukan oleh mata. Selain itu juga, ia berfungsi sebagai menyingkirkan lemak dari jantung dan pembuluh darah. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bayam berfungsi sebagai salah satu makanan sihat yang berupaya melarut atau menurunkan kandungan kolesterol di dalam badan. Yang kedua, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 2018 berkata antara bayam hijau dan bayam merah, mana yang lebih berkhasiat? Keduanya mempunyai khasiat yang hampir sama iaitu membekalkan vitamin A, vitamin K, magnesium, asid folik, serat protein dan kalsium. Zat magnesium yang tinggi berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, mencegah anemia, meningkatkan metabolisme dan membantu otak berfungsi secara normal. Penyata masalah. Menurut Dr. Benny Rusani 2020, berunding Kardiologi Institusi Jantung Negara berkata, kini pilihan gaya hidup yang tidak sihat, katanya tabiat pemakanan yang tidak sihat, peningkatan tahap tekanan gaya hidup, merokok dan jadual kerja yang padat mendedahkan anda kepada risiko kolesterol tinggi dan penyakit kronik tidak berjangkit. Penyakit jantung lazimnya dikesan dalam kumpulan usia 50 hingga 60 tahun. Namun begitu, NCD bukan penyakit yang berlaku dalam masa sehari, malah ia berpunca daripada tabiat buruk yang berlarutan selama kira-kira 20 tahun. Menurut pakar pemakanan Universiti Teknologi Mara UiTM berkata masyarakat lebih cenderung memilih makanan segera yang cepat, mudah dan sedap kerana sibuk dengan tugas harian. Selain itu, katanya mereka mungkin tidak biasa makan sayur dan buah setiap hari kerana ia bukan amalan keluarga mereka. Selain tidak memiliki kesedaran dan pengetahuan mencukupi mengenai kepentingan sayur dan buah yang mampu mengurangkan risiko pelbagai masalah kesihatan seperti strok, kanser, darah tinggi dan obesiti. Kepentingan kajian iaitu yang pertama, kepentingan kepada kursus TPM 5063 Introduction Marketing. Hasil dapatan kajian ini dapat membantu kepada semua pelajar pemasaran yang mengambil subjek ini untuk mengambil langkah penambahbaikan terhadap produk keluaran masing-masing bagi menarik minat pelanggan. Yang kedua, kepentingan kepada syarikat. Hasil kajian ini juga dapat mengenal pasti kebaikan dan kelemahan green tea spinach smoothie dalam pemasaran produk inovasi green tea spinach smoothie ini. Selain itu, ia dapat memberikan ciri-ciri dan idea syarikat lain untuk menarik minat pelanggan membeli produk inovasi green tea spinach smoothie dalam pasaran. Saya serahkan kepada Siti Aisyah. Objektif kajian. Yang pertama, kita ingin mengenal pasti potensi pengguna terhadap ciri-ciri produk inovasi green tea spinach smoothie dalam pasaran. Yang kedua, kita ingin mengenal pasti potensi pengguna terhadap jenama produk inovasi green tea spinach smoothie dalam pasaran. Yang ketiga ialah kita ingin mengenal pasti potensi pengguna terhadap pembungkusan produk inovasi green tea spinach smoothie dalam pasaran. Seterusnya ialah persoalan kajian. Persoalan kajian kita yang pertama ialah apakah persepsi pengguna terhadap potensi ciri-ciri produk inovasi green tea spinach smoothie? Yang kedua ialah
Apakah persepsi pengguna terhadap potensi jenama produk inovasi green tea spinach motif kita? Yang ketiga ialah, apakah persepsi pengguna terhadap potensi pembungkusan produk inovasi green tea spinach motif? Hipotesis kajian. Yang pertama ialah persepsi pengguna terhadap potensi ciri-ciri produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran adalah negatif. Yang kedua, persepsi pengguna terhadap potensi ciri-ciri produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran adalah positif. Selain itu, persepsi pengguna terhadap potensi jenama produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran adalah negatif. Persepsi pengguna terhadap potensi jenama produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran adalah positif. Persepsi pengguna terhadap potensi pembungkusan produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran adalah negatif. Persepsi pengguna terhadap potensi pembungkusan produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran adalah positif. Batasan kajian. Lokasi kajian ini juga terhad dalam kalangan pengguna yang menggunakan produk inovasi green tea spinach motif dalam pasaran sahaja. Yang kedua ialah penyelidikan juga menjangka akan menghadapi kekangan masa dan kewangan di dalam menjalankan kajian ini. Model kerangka teori. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilaksanakan berikut merupakan kerangka teori kajian kami, iaitu pertama ialah faktor ciri-ciri produk, kedua faktor jenama produk, yang ketiga ialah faktor pembungkusan produk. Ketiga-tiga produk tersebut adalah berdasarkan potensi produk, inovasi spinach motif dalam metodologi kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kajian persepsi pengguna terhadap potensi inovasi green tea spinach motif dalam pasaran. Oleh itu, dalam bahagian metodologi, kajian ini ianya menghuraikan metodologi dalam pengukuran ke atas fenomena yang menjadi tumpuan terhadap kajian ini. Perbincangan dibuat di bawah tajuk-tajuk kecil seperti bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, populasi dan sampel. Instrumen kajian, penilaian alat kajian, tata cara pengumpulan data dan tata cara penganalisian data. Tujuan tinjauan kami adalah produk penduduk Melaka Tengah yang terdiri daripada umur 15 hingga 26 dan ke atas. Sampel solidik kami diedarkan kepada penduduk Kampung Motin. Analisis kajian kami adalah, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi pengguna terhadap produk inovasi green tea spinach motif. Titik yang dilakukan berkisar kepada semua pengguna yang menggunakan produk green tea spinach motif. Responden kajian terdiri daripada 100 orang sahaja. Dalam bab ini, pekaji akan membincangkan keputusan dan analisis daripada data kajian yang diperolehi. Analisis data dibuat menggunakan sistem perisian statistical package for the social science dan hasilnya ditunjukkan dalam bentuk kekerapan, peratusan dan skor min. Hasil dapatan kajian juga dikelaskan kepada dua bahagian, iaitu latar belakang kajian responden di bahagian A dan analisis dalam kajian bahagian B. Ia bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan seterusnya memenuhi kehendak objektif kajian. Bahagian A iaitu jantina. Latar belakang responden menerangkan taburan kekerapan peratus responden berdasarkan umur, jantina, bangsa, pendapatan bulanan. Kaedah peratusan digunakan untuk menganalisis item soalan 4.1.1 iaitu jantina di bahagian kekerapan perempuan. Responden berdasarkan bangsa. Kajian ini memerlukan 3 kaum iaitu Melayu, India dan Cina. Kekerapan dan peratus. Melayu memperolehi 63 kekerapan dan peratusan memperolehi 63%. India 25 kekerapan dan 25%. Cina 12 kekerapan dan 12%. Responden berdasarkan umur. Kajian kami memerlukan umur dari 10 tahun hingga ke 26 tahun ke atas.
berperingkat 10 tahun hingga 15 tahun kekerapan memperolehi 10 orang dan peratusan memperolehi 10%. Yang kedua, 16 tahun hingga 20 tahun kekerapan memperolehi 32 dan peratus memperolehi 32%. Yang ketiga, 21 hingga 25 tahun 35 kekerapan dan 35%. 26 tahun ke atas 23 kekerapan dan 23%. Analisis kajian. Bahagian B. Kajian persepsi pengguna terhadap potensi produk inovasi Green Tea Spinach Putih dalam pasaran. Analisis min bagi pemulih ubah ciri-ciri. Terdapat 5 item soalan yang kami diberikan untuk mengedarkan kepada pengaji. Yang pertama, produk inovasi kami penuh nutrisi. Sangat tidak setuju adalah 0%, tidak setuju 1%, memuaskan 17%, setuju 20% dan sangat setuju 64%. Skor min adalah 4.30. Tafsiran untuk soalan pertama adalah sangat tinggi. Yang kedua, produk inovasi kami menggunakan bahan semula jadi. Yang sangat tidak setuju memperolehi 1%, tidak setuju memperolehi 5%, memuaskan memperolehi 17%, setuju memperolehi 34% dan sangat setuju memperolehi 3%. Skor min soalan kedua ialah 4.13. Tafsiran juga sangat tinggi. Yang ketiga, produk inovasi kami berkualiti tinggi. Sangat tidak setuju adalah 1%, tidak setuju 4%, memuaskan 23%, setuju 44% dan sangat setuju 28%. Skor min untuk soalan ketiga adalah 3.94. Tafsiran untuk soalan 3 adalah tinggi. Yang keempat, produk inovasi kami mempunyai warna yang menarik. Sangat tidak setuju memperolehi 2%, tidak setuju memperolehi 6%, memuaskan 11%, setuju 25% dan sangat setuju 57%. Skor min adalah 4.30. Dan untuk soalan keempat, tafsirannya adalah tinggi juga. Dan soalan terakhir, produk inovasi kami selamat diminum. Sangat tidak setuju adalah 0%, tidak setuju 2%, memuaskan 18%, setuju 44% dan sangat setuju 38%. Skor min adalah 4.18 dan tafsiran adalah tinggi. Peratus skor min dan tafsiran keseluruhan sangat tidak setuju adalah 0.8%, tidak setuju adalah 3.4%, memuaskan 16.8%, setuju 35% dan sangat setuju 44%. Skor min kesemuanya adalah 4.18% dan tafsirannya adalah tinggi. Analisis min bagi pembeli ubah jenama. Silap. Analisis min bagi pembeli ubah pembungkusan. Kami memperoleh 5 soalan. Yang pertama adalah pembungkusan produk inovasi kami adalah bersesuaian. Sangat setuju 3%, tidak setuju 6%, memuaskan 22%, setuju 21% dan sangat setuju 48%. Skor min adalah 4.05%. Tafsiran adalah tinggi. Yang kedua, pembungkusan produk inovasi kami adalah cantik. Sangat tidak setuju adalah 0%, tidak setuju adalah 3%, memuaskan adalah 11%, setuju adalah 36% dan sangat tidak setuju adalah 50%. Skor min adalah 4.33 dan tafsiran adalah tinggi. Yang ketiga, pembungkusan produk inovasi kami mudah untuk dibuka. Sangat tidak setuju adalah 0%, tidak setuju adalah 2%, memuaskan adalah 6%, setuju adalah 24% dan sangat setuju adalah 68%. Skor min adalah 4.58 dan tafsiran untuk soalan ketiga adalah tinggi. Soalan keempat, pembungkusan produk inovasi kami mudah dibawa. Sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 3%,
memuaskan 14%, setuju 33%, dan sangat setuju adalah 47%. Skor min untuk soalan keempat adalah 4.8. Tafsiran untuk soalan keempat adalah tinggi. Dan soalan kelima, pembungkusan produk inovasi kami adalah sangat selesa untuk dipegang. Sangat tidak setuju adalah 1%, tidak setuju adalah 3%, memuaskan adalah 11%, setuju adalah 30% dan sangat setuju adalah 56%. Skor min adalah 4.36. Tafsiran adalah tinggi. So, jumlah ataupun beratus skor min dan tafsiran keseluruhan sangat tidak setuju adalah 1.4%, tidak setuju adalah 3.4%, memuaskan 12.8%, setuju 28.8% dan sangat setuju 53.6%. Skor min adalah 4.208. Tafsiran untuk keseluruhan kesemua analisis min bagi pemilih ubah pembungkusan adalah sangat tinggi. Kesimpulan, hasil daripada Jabatan Kajian tentang persepsi pengguna terhadap barangan jenama green tea, spinach, smoothie telah membantu kita untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pada produk tersebut. Secara keseluruhannya, ketiga persepsi yang dikaji telah mendapat tindak balas yang seimbang, sama ada negatif dan positif dari pengguna. Keadaan ini secara tidak langsung membuktikan bahawa persepsi pengguna green tea, spinach, smoothie terhadap ciri-ciri jenama dan juga pembungkusan adalah tinggi dan masih sudah mencapai tahap yang tinggi sehingga boleh mendapat tempat di hati pengguna. Ini dapat membantu memperkenalkan barangan jenama green tea, spinach, smoothie kepada pengguna. Sekaligus, pengguna akan sedar kewujudan produk jenama green tea, spinach, smoothie. Hasil dari dapatan kajian ini, kami boleh memperbaiki menjadi lebih baik dari segi ciri-ciri jenama dan pembungkusan agar green tea, spinach, smoothie diterima di pasaran. Cadangan kajian. Kajian lanjutan ke atas sampel yang lebih spesifikasi iaitu dengan melibatkan pengguna yang telah menggunakan produk inovasi minuman itu sendiri iaitu green tea, spinach, smoothie. Kajian lanjutan dilakukan dengan mempelbagaikan kaedah pengumpulan data bagi memperoleh data dengan lebih tepat, misalnya temu bual dan temu duga. Kajian lanjutan dengan menggunakan ujian fiziokimia atau ujian mutu simpanan dan ujian mikrobiologi di Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan terhadap produk inovasi minuman iaitu green tea, spinach, smoothie. Kajian lanjutan lain yang boleh dilakukan ialah buat ujian dengan pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM, FDA dan juga Penyelidikan dan Pembangunan R&D khusus makanan fungsian di Mardi. Antara rujukan yang kami cari ialah di internet dan jurnal, buku di Perpustakaan Awam dan berbagai lagi e-book yang dalam bentuk PDF. Itu antara rujukannya ialah Aaron Keller dalam bukunya The Physics of Brand, Understand the Forces Behind Brand That Matters. Yang kedua ialah Alan C. Watt, iaitu buku Learn Product and Process Development, second edition. Yang ketiga ialah Alvarez pada tahun 2017, iaitu buku Learn Customer Development Building Products Your Customer Will Buy, dipublish oleh O'Reilly Media pada tahun 2017. Yang keempat ialah Anita Baska J pada tahun 2017, iaitu buku Procedure Engineering, Packaging as a Source of Information About Food Product. Seterusnya ialah Brian Lowley, iaitu buku tentang pakatan Product Management for Dummies, iaitu John Wiley dan Sons pada tahun 2017. Seterusnya ialah Seated Lombarder BM pada tahun 2017, iaitu buku tentang Product Roadmaps, Relaunch How to Set Direction by Embracing Uncertainty. Yang seterusnya ialah daripada penulis Kajian Melias pada tahun 2017, iaitu buku Inspire How to Create Tech Product Customer Love, second edition di New York. Yang akhir sekali rujukan ialah daripada Craig Strong SK pada tahun 2018, iaitu berkaitan dengan buku The Learn Product Life Cycle, How to Make Product People Want. Itu dia rujukan. Itu saja, terima kasih.
Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.